Duduk ni adalah sunnah. Orang yang belajar duduk, orang yang mengaji duduk, orang yang makan duduk. Banyak duduk. Duduk bawah ni, bukan duduk atas kerusi. Duduk bawah ni, macam ni, duduk. Ni kita duduk atas kerusi ni, Ustaz. Duduk bawah ni. Allah Ta'ala akan bagikan dia sifat tawaduk. Saya pernah pergi satu pesantren yang besar dekat Indonesia. Ada 25,000 pelajar dia. Salah seorang rombongan saya tanya, Pak K, kenapa tak ada meja tulis, kursi? Dia kata tak boleh. Bawah ini akan menyebabkan murid-murid saya ada sifat tawaduk. Dia tak boleh. Kalau tergelincir sikit dengan sunnah, jam jadi kot lain. Jadi makanan pun kena jaga, tuan-tuan. Ya Allahu akbar. Makanan subhat ni dalam pasaran sekarang ni 90% subhat. Bukan 10, 90% subhat. Hatta di garam tu pun dia nak masuk juga. Gagal. Tu pun dia nak pelet juga, nak bagi rosak juga. Maaf lah kalau sebab ni alam maya, kecek lebih saya kena tangkap pula. Kalau tak ada alam maya, saya boleh bagi tahu kok mana. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, gula tu semua tak boleh nak buat apa. Kalau gula saya berani cakap. Sebab apa? Satu dunia pakar-pakar perubatan bagi tahu gula pasir ni bahaya. Tapi siapa yang di sini tak pernah makan gula pasir? Punca kepada radikal sel yang merebat dalam badan kita, sel-sel jahat ni, punca kolesterol naik, punca darah tinggi naik, punca apa? Gula pasir. Marah tokek gula lepas ni. Gula pasir. Gula asal tanah Melayu ni adalah gula gerek. Misal gerek buat daripada pokok kelapa, tu gula asal kita. Kalau sebelah-sebelah Kelantan, belah-belah petani tu, gula daripada pokok tar ataupun gula daripada pokok kelapa laut yang sekarang ni sedang viral di luar negara. Dalam kita ni saya tak nampak viral. Sedang viral di luar negara tentang kelebihan, kehebatan gula palm dipanggil. Gula palm ni bahasa demo tu. Dalam bahasa kita gula pokok tar ataupun gula pokok kelapa laut. Yang mana kenapa dia viral kan? Kerana dia jadi ubat. Dia jadi ubat. Gula pokok tar ni jadi ubat. Itulah makanan gula nenek moyang kita. Sebab tu dulu tak ada dengar-dengar kecil manis ni banyak-banyak, tak ada orang dulu. Kecil manis ni banyak Dulu jarang kita dengar. Saya pergi satu tempat di petani tu, apa nama saya lupa. Tu imam dia jamu saya minum teh O. Gelas dia kecil sikit pada ni lah. Kecil sikit. Jadi dia punya gula pokok tar setengah. Bukan sini sini. Lepas tu teh dia sini. Alamak, teh dengan gula dia sama banyak. Saya pun kata Tok Imeh, mari air panas lah. Kita minum sikit, kita tambah sikit, kita minum tambah sikit. Semua orang jamu lagu tu. Saya kata Tok Imeh ni dengan orang sini kecil manis belakang. Jahat lah hati ni kita. Lepas tu Tok Imeh tu kata lepas jamu makan apa tu, dia kata Iqbal mu tolong cek sikit lah penyakit-penyakit orang kampung ni. Darah tinggi, kecil manis kau. Ya kau, tak apalah, kita cek Saya cek dalam hati ni, saya kata siap. Ni semua ni kecil manis. Tengok gula dia makan macam mana. Tuan-tuan tahu apa keputusan dia? Seorang pun tak ada kecil manis. Nanti PKP habis, kita pergi rombongan kat tempat tu. Minta PKP ni cepatlah kerajaan. Tengok-tengoklah buka border. Kita berjalan. Musafir ni dia dalam Islam hebat. Musafir ni sunnah. Setiap kali musafir, kalau kita musafir kerana Allah, kita akan dapat ilmu baru. Ini kehebatan musafir. InsyaAllah Ini satu bab makan ni. Bab makan dulu. Lepas tu kalau bab rawatan,
Kalau batuk nak makan apa? Ubat batuk. Kalau biasa ubat batuk kan? Ubat batuk ada berapa warna? Ada macam-macam warna kan? Kalau kita beli ubat batuk kat farmasi klinik, beli 3 botol, ambil lain-lain color. Merah, hijau, hitam. Ada tak ubat batuk warna tu kan? Kita minum 3-3, boleh tak? 3-3. Tambah sikit Panadol. Esok pagi jadi apa? Jangan buat Esok pagi jadi apa? Tak bangun subuh. Dia bangun, boom, dia tidur balik. Dia bangun, boom. Kenapa? Dia tengok lantai jauh, macam 10 tingkat, tak boleh jalan, boom. Apa nama tu? Apa nama dia? Mabuk. Orang dalam alam maya jangan marah ya. Dengar je. Saya cakap santai hari ni. Tuan-tuan nak ikut tak ikut tu hak tuan-tuan. Jangan marah-marah. Nanti duk main isu dalam tu, lawan-lawan. Jangan lawan. Tak nak, tak payah ikut. Dalam kitab fiqh kata apa? Apa saja yang memabukkan, ianya haram. Ke nak tunggu mabuk dulu baru haram? Tak apa saja. Gitu. Pak Imam Syafi'i kata apa? Ada setitik saja benda haram dalam air. Dalam cawan ni ada setitik benda haram. Benda yang memabukkan. Ada setitik benda yang memabukkan. Kita minum tak mabuk pun. Ada setitik haram ke tak? Haram. Cuba. Jadi dalam Islam ubat batuk apa dia? Dalam Islam ubat batuk dia, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nahli ayat 68-69, madu. Dalam muzakarah ulama yang dihadiri oleh Baba Makmawi, satu ulama yang terkenal yang masih hidup lagi di Patani. Saya rodok dengan dia. Kata ulama, bila kita nak amal madu, orang Islam dia kena amal madu berserta Al-Quran. Faham tak? Jadi bila kita nak makan madu, kena ada Quran. Fatihah baca Fatihah ke, baca surah Ikhlas, dia kena ada dua tu. Kenapa kena buat gitu? Bagi membezakan pengambilan madu orang Islam dan bukan Islam. Sebab madu orang Islam, bukan Islam ambil juga. Dan kalau ubat batuk, saya akan minta bubuh limau kasturi sikit ataupun lemon, minum. Ambil kemam, telan sikit-sikit, telan sikit-sikit, telan sikit-sikit. Lepas tu kalau dah makan 2-3 hari tak sembuh, tukar yang lain kau. Kalau kita berpegang teguh pada kalimah syahadah tadi tu, nak tukar ke tak tukar? Rujuk pada muzakarah awal tadi, kalimah syahadah yang awal tadi, nak tukar ke tak? Tak tukar. Kita tak boleh tukar. Jangan tukar. Dia belum sampai untuk sembuh. Belum Allah buat keputusan lagi. Makan sampai sembuh. Itu iman. Allah nak uji kita. Kadang-kadang kita buat, aku orang beriman, aku nak makan madu. Tiba-tiba makan 2-3 hari tak sembuh. Tukar, tak ada iman. Maaf. Kena makan sampai sembuh. Dan kena tekak. Siapa sakit saya ramai dah macam ni. Dia makan-makan tak sembuh, suruh tu tekak, ya Allah, aku tak akan tukar walaupun aku mati. Lepas dia tekak tu, esok sembuh. Sakit saya di Bota, Perak, kena santau ni kisihir, muntah dah. Tuan-tuan yang alam maya, tuan-tuan dengar, nak ikut tuan-tuan punya bahan. Ini saya punya pengalaman saya. Tak boleh bawa bahan benda ni, tapi ini pengalaman saya nak cerita. Kenciman ni tinggi.
Saya bagi tahu dia, ni macam ni amalan sunnah ni macam ni. Nak buat tak? Nak buat. Seminggu dia buat, kencing manis dia naik melambung sampai demam. Minggu kedua dia buat, cirit-birit. Bila saya pergi ziarah dia, isteri dia tengok saya, marah kan saya. Sebab apa? Cirit-birit suami dia siapa basuh? Betul tak? Saya pun kata dekat abang, abang dah makan 2 minggu, macam mana abang? Abang nak berhenti? Tak apa, boleh berhenti. Dia jawab apa tau? Kata Iqbal, saya mati pun tak apa. Saya mati pun tak apa. Asalkan saya mati, dalam darah saya ini mengalir sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar, tuan-tuan. Pertama sekali saya dengar, bulu roma saya naik, rambut saya naik. Sebab bukan senang nak cari orang yang ada iman zaman ni macam tu. Macam tu tak apa, teruskan. Lepas 2 minggu saya datang ziarah dia lagi. Sebab saya gerak kawasan tu kan. Lepas 2 minggu pergi pula. Tengok dia tak ada atas katil. Mati dah orang ni. Isteri dia keluar tu senyum sampai telinga. Saya kata ni ada berita gembira. Mana abang? Abang dah sihat. Dia sekarang pergi tengok ladang pokok tepu, pokok gaharu. Dia ada pokok gaharu. Dia pergi tengok tu. Macam mana dia punya santau? Tak ada dah. Macam mana dia punya kencing manis? Tak ada dah. Masa dia kata tak ada tu, Allah Ta'ala lintaskan di hati saya, dia sembuh ni bukan kerana dia makan tu. Dia sembuh kerana perkataan dia. Saya mati pun tak apa, asalkan dalam darah saya mengalir sunnah Nabi SAW. Rasa-rasanya pencipta tubuh kita ni suka tak perkataan tu? Allah suka tak perkataan tu? Bila Allah suka, Allah angkat sebuah musibah. Kalau kita kerja dengan orang, kita kerja dengan majikan kita, kita jumpa majikan kita, payah nak faham, kita jadi majikan. Kita jadi majikan, kita ada pekerja kan? Pekerja ni mari jumpa kita, kita ni sebagai majikan. Pekerja tu kata, bos jangan bimbang, saya mati untuk syarikat ni pun saya sanggup. Allahu Akbar. Kita sebagai majikan apa kita buat? Naik pangkat budak ni. Betul tak? Gaji naik. Kalau bonus besar-besar bagi kat dia dulu. Betul tak? Betul tak ni? Kalau ada anak tina, dia dulu. Tak gembiranya bila kita ada seorang pekerja macam ni. Betul tak? Apatah lagi Allah Ta'ala bila umat dia kecek, royak lagu tu, Allah suka tak? Ya Allah. Jadi jangan goyang lah deh. Jangan goyang. Cuma kena cari madu hak betul lah. Jangan lalu cari hak tiru kan? Kalau untuk kita pinggan mangkuk, beli hak mahal. Tak? Kalau tayar, kalau ada pitih banyak, beli hak mahal. Habis untuk amal sunnah, beli hak lekeh sekali. Tak adil kita pada Allah. Betul tak? Untuk kita kalau boleh, kita nak beli hak comel-comel saja. Tapi untuk martabatkan sunnah Nabi, beli hak 10 ya. Bahaya tak saya cakap ni? Nak beli hak comel lah. Hak comel tak boleh buat apa dah, dia mahal. Apa boleh beli kereta Mercedes harga Proton Saga? Boleh? Boleh. Beli hak comel. Ya Allah, aku beli yang terbaik untuk agamamu, ya Allah. Lepas ni cari madu ya. Cari madu dengan ustaz, dengan madrasah mana sahabat ni? Madrasah Al-Hidayah. Jadi tuan-tuan yang beli madu dengan Al-Hidayah, semua keuntungan tadi akan digunakan untuk pentadbiran dan pengurusan madrasah. InsyaAllah lah. Rugi ke? Rugi ke tak? Ke tuan-tuan yang alam maya ni kata yang nak menjaga tu, menjaga sunnah bukan menjaga ni sunnah. Sunnah kan? Takkan tuan-tuan semua nak
Nak tunggu Ramasami mari jual madu. Lepas tu kena bagi sokongan. Dah lupa ke BMF? Covid mari, BMF dah lupa lah. Jadi faham Cuma nak bagi tahu kehebatan dia. Kalau zaman dulu kalau berperang, kalau satu orang tu dia putus jari dia akan ambil jari yang putus tu. Sebab masa perang tak ada nak sambung, nak jahit tak ada. Jadi dia akan ambil jari yang putus tu, masuk ke dalam madu, tutup, perang. Habis perang, pergi balik dekat madu tadi, ambil jari, jumpa tobik, masukkan balik, jahit balik. Sebab apa dia letak dalam madu? Sebab bila letak dalam madu, madu tu akan awetkan benda tu. Dia tak rosakkan walaupun satu urat saraf di jari tersebut. Kalau di mak-mak dalam dunia ni, mak-mak yang buat kajian tikuh, yang buat kajian budak-budak yang gugur dalam perut kan, yang ada sifat besar-besar ni Jadi dia mau nak buat kajian tentang budak ni, paru-paru dia apa-apa. Bukan boleh buat selalu, dia kena simpan dulu, nanti ada masa baru boleh buat. Jadi dia akan simpan mana budak ni? Dia simpan dalam balang madu. Jadi bila simpan dalam madu, budak tu tak rosak, cuma tak ada roh Sistem jantung dia, paru-paru dia, limpa dia, apa, mata dia, mulut, gigi dia tak rosak. Simpan dalam madu. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Siapa boleh cipta madu? Siapa boleh cipta madu? Angkat tangan. Tak boleh tak? Jadi siapa yang buat madu? Panadol siapa buat? Asbab. Panadol siapa buat? Asbab. Orang buat kan? Pasti ada kelemahan. Yang Allah buat, tidak ada kelemahan. Dalam kitab Ali Sufi, pernah satu ketika Nabi SAW bermusafir dengan Sayyidina Ali Anhu, berehat setempat, lebah datang, offer pada Rasulullah SAW madu. Nabi bagi tahu Sayyidina Ali, pergi ambil madu. Ni lebah nak bagi kita makan madu. Sayyidina Ali ambil, Nabi pun minum madu. Nabi minum madu, manis. Madu manis kan? Bila manis, Nabi panggil lebah, tanya pada lebah, wahai lebah, bunga-bunga yang ada di sekeliling ni semua ni bunga pahit-pahit, macam mana madu ni boleh jadi manis? Lebah jawab, ya Rasulullah, setiap kali kami mengambil nektar, bahan di bunga tu, tercair-tercair di bunga tu, setiap kali kami diperintah untuk mengambil nektar ni, Allah perintahkan kami menselawati akanmu ya Rasulullah, kerana selawat tadilah madu ni jadi manis. Dalam dunia ni, ubat apa yang ada selawat? Jadi madu ni macam mana? Kalau sakit teruk, setiap 1 jam. Kalau kurang teruk, setiap 3 jam, setiap 4 jam. Kalau biasa-biasa, sehari 2 kali. Mana boleh ni, sedap sekali. Mana boleh 4 jam sekali. Makan ubat antibiotik 4 jam sekali, tak marah pun kat doktor. Boleh pula. Kita masuk hospital, IV, air atas tu, air antibiotik ada, garam ada, gula ada, cocok kat sini ni. 24 jam. Nak pergi tandas pun heret, gerek, masuk dalam tandas. Kecing sekali dengan dia. 24 jam masuk, tak kata apa. Madu sejam sekali, tak boleh. Macam saya cerita awal-awal tadi, tubuh ni mengenali sunnah. Itu sebab madu ni dia boleh masuk dalam badan kita, pergi terus kepada sel-sel kita dalam masa 7 minit sahaja. Kalau kita makan nasi, 1 jam lebih nak masuk, nak bahagi-bahagi, 1 jam lebih. Kalau daging, 2 jam setengah. Tapi madu 7 minit. Kenapa 7 minit? Kerana sel-sel hati kita, empedu kita, limpa kita, semua sel-sel tubuh kita mengenali madu. Dia buka jalan expressway, VIP. Jalan VIP. Jalan ni dia ada apa? VVIP. VIP tak cukup. VVIP.
bak tu dia boleh masuk 7 minit saja, dah sampai ke sel kita. Dia kata tak ada benda lain kecek madu ke ni. Jadi tuan yang ada masalah apa-apa nak tanya soalan, kalau boleh jangan tanya di Facebook ni. Kita ada link Telegram Ustaz Kita ada link Telegram, masuk pada link tu, tanya apa nak tanya, bagaimana nak rawat tubuh nak rawat. InsyaAllah saya dengan Ustaz ni akan cuba jawab. Kalau tak malam ni, besok lah. Habatus sauda, minyak zaitun, cuka buah. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi bersabda, lauk yang sedap adalah bercuka. Ini macam mana nak buat ni? Nabi kata lauk sedap, lauk cuka. Dia ambil minum cuka, masang. Allahu Akbar, sedap maiman. Betul tak betul? Masang nak cuka. Habis nak buat macam mana nak kata Nabi kata sedap? Cuka itu dijadikan lauk. Ikan goreng bercuka, ayam goreng bercuka, acar timun bercuka. Lepas ni cuba buat hak tukang masak madrasah ni, buat lauk bercuka. Memang lazat, lebih lazat daripada mana-mana makanan. Kemudian sehat walafiat. Dia makanan kita ni asid belaka. Tadi bila cuka buah ni dia bersifat alkali. Bila kita makan dia neutral. Masya Allah. Saya dah buat di rumah saya, dan saya dah buat di beberapa tempat. Memang kesan dia luar biasa. Patutlah Nabi kata sedap. Sedap satu hal, sihat. Cuka sunnah tak? Sunnah. Cuma kalau nak ambil dengan madrasah sediakan cuka apple, cuka buah. Jadi ini pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah ni dia bukan sekadar membagi kesedapan. Sedap tu memang sedap, dia ada nilai-nilai kesihatan. Orang duk prostat bengkak banyak, prostat kecil tak boleh, orang lelaki prostat bengkak, asid banyak dalam tubuh, dia bengkak prostat tu. Amalkan makanan bercuka, insya-Allah prostat kecil seperti sedia kala. Tapi cuba kita kaji makanan kita. Pakai cuka apa? Kalau pakai cuka apa? Minta sedap dia orang lelaki. Kalau ada puan dia jawab. Pakai cuka apa? Cuka 30 sen. Cuka buatan. Itu tak boleh Kalau makan banyak gastrik datang. Sebab apa cuka buatan ni tak boleh? Sebab dia cuka buatan ni asal daripada cuka getah. Siapa yang ada pokok getah dia tahulah cuka getah ni lagu mana. Kalau kena tangan jadi apa tangan? Tinggal tulang. Dia makan habis isi ni. Tu cuka getah. Jadi cuka getah ni dia ambil satu cawan, satu belah ni cuka getah, kemudian ditambah air biasa 12 gelas. Ni satu cuka getah, 12 gelas air biasa. 12 gelas. Jadi cuka buatan. Sebab tu makan tak sihat. Orang dah rendah, kau dah rendah lagi makan cuka buatan. Habis punah semua. Hak sunah-sunah habis tak ada. InsyaAllah. Itu pemakanan sunnah. Apa-apa saya ambil satu kes lah. Saya ambil satu kes. Sebab sini kes yang saya suka ambil kes ni, kes-kes yang banyak-banyak kecil manis lah. Lagu mana nak buat? Kalau ada jari, ibu jari, itel dah. Itel legang. Gelap, tak nampak apa lah ibu jari. Kalau pergi tempat rawatan dia buat apa? Dia belah mana? Kena ibu jari dia belah mana? Atas sikit lagi rasa. Dah. Jadi apa nak buat? Apa nak buat? Baik, pertama sekali jangan makan nasi. Tukar kepada bali. Kalau nak buat pelbagai, boleh ambil tepung bali dengan madrasah ni, buat lempeng. Itulah makanan orang kecil manis. Nasi tak boleh. Menang gula pasir tak boleh sentuh, walaupun 1 biji.
Kemudian amalkan minyak habatus sauda, spray dalam mulut 11 kali, diikuti dengan minyak zaitun 2 sudu besar, 1 hari 3 kali. Pagi, tengah hari, petang lepas asar. Malam nak tidur, minum teh sana campur dengan mentega. Bukannya margarin, bukannya planta. Tak mau. Itu semua mentega tiruan. Mentega betul-betul ni hak 12 riyal satu buku tu, yang buat daripada susu lembu. Dia susu sunnah, keju sunnah, butter sunnah. Faham ya? Semua makanan yang dibuat pada susu ni sunnah. Jadi untuk orang kencing manis ni, malam nak tidur, teh sana dengan mentega, minum. Cuma bila ada teh sana ni, tuan-tuan kena get ready lah. Besok saya sebenarnya teh sana ni dia boleh ambil waktu bila-bila pun, tapi kita nak bimbang dia berak tak berhenti. Jadi ambil malam, besok pagi brum, tak apa dah lah. Kalau ambil pagi, sekali pukul 10 brum, pukul 12 brum, pukul 2 brum, tak jadi kecoh. Jadi ambil malam bersama mentega. Kemudian pagi sarapan susu talbinah. Susu talbinah ni pun sunnah. Apa dia susu talbinah? Dalam hadis bagi tahu, barang siapa yang sedih, minumlah susu talbinah berulang kali, maka dia akan hilang kesedihan dia. Sehingga orang bagi nama, ada orang yang telah amal, dia kata saya nak bagi nama baru pada susu talbinah. Engkau jangan lebih pada Nabi pula. Tak. Cuma nak bagi tahu gembiranya dia, nak bagi nama baru. Nama apa dia kata? Susu gembira. Oh, nama bagus susu gembira. Sebab dia kata memang kalau minum sokmo-sokmo, marah pun nak susah nak jadi marah, pening sokmo-sokmo. Jadi kalau orang ada penyakit darah tinggi, kalau saya bagi marah, minum susu talbinah. Dia orang darah tinggi ni cepat marah. Jadi susu talbinah waktu sarapan dengan korma ajwa 7 biji. Mana boleh manis ni, kecil manis naik. Ajwa manis ni ubat. Ajwa manisnya adalah obat. Nabi bersabda, orang yang makan korma ajwa 7 biji pagi-pagi, dia tak akan kena sihir, dia tak akan kena racun. Tapi kalau kita ambil korma ajwa 7 biji, tak yakin, kena racun. Sebab tak yakin. Allah denda selalu. Tapi kalau yakin, insya-Allah tak ada. Biji korma pun jangan buang. Biji korma ajwa ni dia bagus. Kita boleh buat kopi, ubat untuk penyakit hepatitis, penyakit hati. Ada hadis belakang benda tu. Saya sentuh kecil manis. Lepas tu hak buruk tu, nak buat macam mana hak buruk? Hak buruk itai tu tak boleh. Itai tu menunjukkan mati dah. Tak boleh nak bina isi baru dah. Dia mati dah. Mati boleh hidup? Mati. Ada orang bangun kubur hidup tak? Lebih kurang tu, dia mati dah. Nak buat macam mana? Ambil madu, campur dengan saudak, minyak saudak, comor dia hitam. Comor apa akan jadi? Hitam tu dengan tulang hak rosak hitam tu luruh dengan sendirinya, tumbuh isi baru. Cuma tak jadi jari baru lah. Jari baru tak ada lah. Cuma isi merah tu tumbuh. Tak sempat tadi nak bagi dalam phone. Saya ada simpan hak kaki orang luruh hak hitam tu. Istimewa orang Islam. Saya sentuh satu je, macam mana kalau sentuh penyakit lain banyak. Kau nak sentuh COVID? Jangan, sensitif. Kena igak naya saya, tak boleh kecek dah lepas ni. Nak sentuh di masalah lain lah. Okay. Sebab cerita sikit lah, tuan-tuan nak dengar dalam maya tu. Saya perawat sakit COVID lama dah. Tak boleh cerita lah, nanti dia mau igak. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Boleh tak boleh? COVID ni Tuhan ke makhluk? Makhluk ni kuat ke lemah? Berdasarkan kepada Allah.
Jadi kita kena rodok situ, insya-Allah. Dan yang kelima, rawatan dalam Islam adalah berbekam dan al-fashdu. Bekam ni memang istimewa, memang sangat. Kalau kita bekam ni, dia hanya mengeluarkan darah kotor sahaja, darah tak kotor tak keluar. Ini kelebihan bekam. Al-fashdu ni keluarkan darah dalam satu pint, kurang setengah pint ataupun satu gelas. Kita keluar melalui urat besar-besar di kaki tu. Ini kes-kes yang mengejut. Contohnya nak kena stroke, tiba-tiba tengok mulut nak sengit dah, cepat-cepat buat al-fashdu, keluarkan darah, kurangkan tekanan dalam badan dia, tak jadi stroke. Jadi lengkap tak lengkap Islam? Cuma nak buat dengan tak buat. Buat dengan tak buat ni duduk di nombor satu tadi, iman tadi. Kalau yakin, dia akan buat tak kira mana. Kalau tak yakin, kena betul hak yakin tu lah. Maaf jadi yang mana dengar ni semua, dalam maya ke dalam apa ke, anak-anak tu kesianlah. Hantar belajar ilmu tauhid dulu. Bila tak belajar ilmu tauhid, dia akan membesar, dia akan tolak Allah Ta'ala, dia akan tolak sunnah Nabi SAW. Habis, gosok. Saya ulang balik perkataan yang awal-awal saya cakap tadi. Islam tak pernah gagal. Islam tak pernah gagal. Sehinggalah Islam itu sendiri, orang Islam itu sendiri gagal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Luqmanul Hakim. Jadi insya-Allah kot berapa dah Ustaz? 11.5. Masya-Allah, tuan-tuan, adik-adik hebat. Sanggup tunggu ya. Jadi lagu mana Ustaz? Kita buka soalan ke adik-adik sikit-sikit ke nak tanya? Ikut apa? Ada adik-adik nak tanya ataupun kita punya audiens kat belakang tu nak tanya soalan? Ada satu dua yang tak mau banyak, lewat dah. Lepas tu yang dalam alam maya, siapa-siapa yang tanya, terus tekan link, masuk ke link Telegram, ada dah link Telegram, lepas tu phone number apa semua ada dah. Terus tekan di situ dan tuan-tuan boleh tanya di sana insya-Allah. Ada soalan tadi? Sila. Waalaikumsalam. Tanya cara makan batu saudak dulu tu yang biji kecil-kecil tu. Baik. Ada dalam hadis kata 7 biji. Boleh diamalkan. Ada pendapat mengatakan secubit pun boleh diamalkan. Jadi kita boleh amal, bagus, tak ada masalah. Tapi pastikan gigit sampai hancur. Jangan telan biji-biji tu. Kalau telan biji tu, nanti kita buang air besar, biji tu je keluar. Jadi kita kena hancurkan dia di mulut. Kena gigit sampai hancur lumat, baru telan, baru akan dapat manfaat. Kalau kita tak gigit, kita terus telan, memang boleh cek dekat najis kita, sebiji-sebiji itulah dia keluar. Sebab kita punya usus, kita punya perut tak boleh, bukan macam mesin dekat kilang tu. Dia tak serupa. Itu sebab saya galakkan siapa-siapa yang nak amalkan saudak, bagus ambil dalam bentuk minyak. Sebab kalau masuk yang minyak, 100% badan kita serak. Sebab molekul saudak ni dalam bentuk minyak, dia halus, mudah diserap oleh tubuh kita. Saya galakkan yang minyak, insya-Allah. Baik, ada lagi? Sini, ada satu dua soalan. Sini. Boleh? Dah terpilih duk masuk banyak ni. Ini tu masuk lagi tu. Yang mana nak pilih? Assalamualaikum. Nak tanya untuk penyakit usus, apa penawarnya? Okey, usus. Dia tak sebut usus apa, masalah apa tak sebut. Dia hanya bila sebut umum macam ni, bagi saya penyakit usus ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Untuk bersihkan usus ni, ambillah daun sana. Cuma dia ada beberapa kaedah daun sana dalam kitab tua lah. Sana dengan air kelapa. Sana, daun sana
dengan air kelapa, ini untuk pecahkan batu karang. Okey. Sana dengan mentega, ini untuk penyakit kencing manis. Okey. Sana dengan madu, ini penyakit dada, penyakit yang sekitar dada kita. Sana dengan madu. Jadi yang usus ni saya galakkan sana dengan madu dulu. Sebab kadang-kadang ada masalah di dada ni, dia akan jam di usus. Jadi cuba ambil daun sana, teh sana dengan madrasah dan madu. 1 sudu besar campur dan minum sebelum tidur malam. Kemudian kalau boleh di perut kita ni, di perut untuk orang yang ada masalah usus tadi, perut dengan ari-ari kita ni dan pinggang kita ni, kita campur minyak saudak dengan minyak zaitun, dua-dua ni campur, sapulah di ari-ari kita, di perut kita dan sekeliling pinggang kita. Nanti tuan-tuan kata dia dah buat sapu minyak dah. Ini semua cerita lama. Tuan-tuan katalah apa pun, saya punya pesakit ramai dah guna macam tu. Allah Ta'ala bagi kesembuhan yang luar biasa. Saksi pun ada. Weh, betul tak? Takkan weh nak masuk filem kan? Ini dia minyak sakit zaitun, minyak sakit zaitun. Tuan-tuan, Allah Ta'ala firman dalam Quran 6 tempat zaitun ini berkah. Nak cari mana lagi? Allah sendiri bagi tahu berkah. Gunalah insya-Allah. InsyaAllah Lagi ada soalan? Ya. Waalaikumsalam. Kencing manis sekarang ni dah attack kepada saraf, guys. Kena buat macam saya cakap tadilah. Yang kencing manis tadi tu, pertama berhenti makan nasi, makan bali. Bali ni, kenapa saya suruh makan bali? Bali ni dia ada elemen dalam bali yang boleh menurunkan bacaan kencing manis. Dan ketika para sahabat menziarahi rumah baginda Nabi SAW, di penjuru rumah Nabi SAW ada bali. Jadi makan bali, spray saudak dalam mulut. Saya tak bagi ambil yang kapsul. Saya minta orang kencing manis dia kena spray di mulut 11 kali dalam mulut, supaya dia lalu di hati kita dan terus ke pankreas. Dan minyak saudak ni dia boleh menggalakkan pankreas mengeluarkan insulin yang secukupnya. Diikuti minyak zaitun 3 kali sehari. Kemudian yang urat saraf yang dah attack tu, kena sapu minyak zaitun dengan minyak saudak. Malam kena minum daun sana dengan mentega. Pagi susu talbina dengan korma ajwa 7 biji. Itu untuk kencing manis buat peringkat awal. InsyaAllah Lagi? Kadang-kadang apa? Macam mana? Boleh sekali, cuma saya galakkan saudak dulu, kemudian baru zaitun. Tak, memang boleh berturut. Saudak, zaitun, boleh. Baik, banyak orang kata saudak panas. Memang panas, tapi panas dia panas ubat. Panas dia panas untuk berubat. InsyaAllah. Ya, tadi adik tu penawar untuk sakit jantung. Baik. Macam mana jantung? Jantung tersumbat ke? Jantung injak lubang ke?
lemah jantung slow. Okey, baik. Dia kalau untuk jantung perlu ambil madu mentah, jangan campur air. Masukkan dalam mulut, telan perlahan-lahan. Ya, telan perlahan-lahan. Kemudian spray minyak sauda di bawah lidah. Spray minyak sauda di bawah lidah 11 kali. Amalkan dia 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan petang lepas asar. Boleh? Ingat malam nak tidur sana dengan madu sebab sakit di dada. Sana dengan madu. Pagi talbina dengan kurma. Kalau tuan-tuan tengok saya jawab ni kan, lebih kurang sama ya. Hak tu juga penyakit cimanis sikit-sikit nak serupa jantung pun. Hak tu nak serupa ni tak tanya hal lain nak serupa. Memang kehebatan sunnah Nabi. Madu satu, macam-macam penyakit dia boleh buat. Ini kehebatan agama kita Islam. Kalau rawatan lain, jantung lain, lemah jantung lain, kolesterol lain, lah 1 kilo balik rumah. Islam sempurna. Darah rendah madu, darah tinggi madu, jantung madu. Cuma kencing manis bisa tak sebut madu. Madu ni akan datang kemudian. Bila sepatutnya orang kencing manis ni dia kena refer dengan saya. Lepas dia makan 2 minggu sebulan, dia kena tak bagi tahu saya. Bila nak start madu tu, saya akan tentukan bila masa sesuai untuk madu masuk dalam pada pesakit kencing manis. Dia rawat juga tapi permulaan tak boleh ambil lagi. Kecuali orang yang ada gangren lah. Gangren tu dia kena sapu madu dengan sauda. Gangren faham yang luka-luka kena kencing manis tu. Okey adik, boleh Adik sakit jantung ke? Adik sakit jantung? Masya Allah. Tak apa. Kalau muda lagi senang. Dia muda dia kuat. Dia lagi cepat. Lagi insya-Allah. Tak ada tak apalah. Ya. Boleh tak bagi tahu pasal khal? Khal cuka. Memang cuka. Khal tu dalam bahasa Arab, bahasa kita ni cuka. Sama ya. Cuka ni banyaklah, cuka apple, cuka kurma. Cuma saya suka guna cuka apple sebab dia sedap. Bila dibuat lauk, dibuat masakan, dia sedap. Boleh jugalah, tak salah. Cuma saya suka cuka apple. Sebab sedap. Okey, ada lagi? Bagus untuk orang diabetes makan cuka. Cuma saya galakkan cuka itu dibuat lauk masakan. Tuan-tuan yang ada handphone tu boleh buka, boleh refer, boleh lihat dalam YouTube. Type dekat YouTube tu lauk bercuka. Dia keluar macam-macam resipi. Ni orang kencing manis kalau makan macam tu memang sihat. Ada lagi? Ya. Kalau untuk darah tinggi? Darah tinggi? Bagus. Sebab saya kata bagus apa? Saya bekas pesakit darah tinggi. Tak pernah dengar lagi bekas pesakit darah tinggi kan? Saya ni bekas pesakit darah tinggi. Ubat saya makan sekilo. Sekali ambil sekilo. Sebab darah tinggi terlampau tinggi. Pernah ditahan dalam hospital, muntah-muntah. Dulu. Yelah, masa dulu-dulu ni, masa muda, baru lepas kahwin, macam-macam kan, nak kena usaha, kerja sendiri. Saya tak minat kerja makan gaji. Berapa kali makan gaji, berhenti. Suka kerja sendiri. Jadi bila kerja sendiri ni, faham-faham lah, kita daripada suasana makan gaji, nak tukar jadi orang penyaga kan. Jadi dia ada macam-macam. Dari darah pun naik. Apa rawatan yang saya buat? Saya ambil madu, serbuk kayu manis Sri Lanka. Ada juga dengan madrasah ni. Satu sudu kecil serbuk kayu manis Sri Lanka, masukkan air panas, kacau-kacau, kemudian tapis, campur dengan satu sudu besar madu masdar. Dia panggil madu masdar. Satu sudu besar, kacau tu. Saya menikmatinya sebab sedap.
Dia rupanya madu ni dengan, kalau ambil madu Mazda ni campur air manis ni jadi sedap. Jadi kita menikmati. Sehari 3 kali, pagi, tengah hari, petang, minum. Kemudian saya akan sembur saudak dalam mulut saya. Itu peringkat awal dulu saya buat. Dalam masa 4 bulan darah tinggi saya hilang. Tak ada lagi 4 bulan. Tapi dalam tempoh 4 bulan tu dia main dengan setan lah, ya Allah. Dia cocok kereta bagi lupa lah. Panadol tak lupa, dia bagi bisik. Panadol tak makan lagi, dia bisik sini. Tapi kalau madu saudak lupa lah, susah lah. Sampai saya hampir give up. Hampir. Allah, payah lah benda ni. Sebab bila makan ni, dia masa tu saya ada resdung pula. Dia mari resdung kuat, Allahu Akbar, suara tak ada ke apa tak. Kata duk amal ni tak jadi nampak ni. Berhenti. Tapi Allah Ta'ala maha kaya. Saya tak boleh lah nak kata macam mana. Kena terima kasih dengan Allah ni tak terhingga banyak ni. Sebab apa? Allah lintaskan di hati saya ingatan saya, takkanlah Allah ni pembohong. Tak mungkin Nabi SAW ini pembohong. Terus amal dalam keadaan ketat hidung semua, terus bila mari benda tu kita amal, tak peduli lah apa nak jadi amal. 2 minggu lepas tu hilang semua penyakit. Resdung hilang, darah tinggi pun hilang. Sampai hari ni rekod darah tinggi saya masih simpan kat rumah. Hospital mana saya masuk, semua ada, cukup lengkap. Saya bebas darah tinggi. Wallah, sudah. Okey, ada lagi? Tak apalah, sunu kat pukul 12 ni. Yang alam maya pun masya-Allah. Ni dah pukul 12. Masya-Allah, siapa-siapa yang ada di sini boleh tag, boleh masuk dalam Telegram. Dan kalau ada soalan-soalan lagi, tolong tanya dalam Telegram bagaimana itulah. Dan siapa-siapa yang tak dapatkan madu, habatus sauda, cukup apple, tepung Bali, macam-macam lah makanan sunnah boleh dapatkan dengan madrasah di sini. InsyaAllah mereka akan cuba bagi khidmat yang terbaik. Dan harap-harap insyaAllah madrasah ini akan jadi salah satu tempat untuk rawatan sunnah Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang ada di sini, bagilah sokongan. Bukan sokongan apa, sungguh-sungguhlah. Bila lagi kita nak tunjuk dengan Allah? Kita nak angkat pedang, nak awal senjata, nak awal perang di luar-luar tak mampu. Jadi bagilah sokongan dan galakan supaya sunnah kita ni dikenali oleh semua manusia. Sebab bila saya sebut benda sunnah ni, rawatan dalam sunnah, banyak orang pening kepala. Ada ke? Tak ada ke? Ada ke? Jadi pening. Jadi tuan-tuan lah yang duduk dalam kuliah saya, walaupun kuliah ni tak seberapa mana, tuan-tuan lah yang akan jadi penyebar. Dan jika ada masalah, jangan segan, jangan malu, tanya dalam link yang ustaz kita bagi dalam Facebook, insyaAllah. Jadi saya serah kembali kepada Ustaz Mustafa Kamal. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Tabi Iqbal mengenai pemakanan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika doktor ada menceritakan kisah bagaimana satu hari satu orang wanita memberi makan daging kambing kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan itu ada para sahabat Nabi. Dan baginda ini adalah seorang yang tidak makan keseorangan. Maka dibagi kepada semua sahabat sikit-sikit seorang. Dan sahabat yang lain tahu itu daripada seorang Yahudi. Kemudian Nabi pun ambil daging tadi, masuk dalam mulut. Maka sahabat tengok Nabi masuk dalam mulut, maka sahabat pun masuk juga. Akan tetapi Nabi keluarkan balik dan Nabi memberitahu bahawa daging itu memberitahu kepada aku bahawa ianya beracun. Maka dalam keadaan macam itu,
sahabat terkejut kerana ada di kalangan sahabat yang sudah makan daging tersebut. Maka Nabi SAW menyuruh mana-mana sahabat yang sudah makan daging beracun itu, hendaklah ini berbekam. Maka mana-mana sahabat yang berbekam, maka mereka itu selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak berbekam akhirnya wafat. Oleh sahabat Nabi yang tidak sempat berbekam wafat. Maka ternyata orang Yahudi ini memang daripada zaman Nabi SAW memang mereka meracuni. Kerja dia dah racun. Sehinggalah mereka mendapati bahawa mana-mana sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dia terselamat daripada kejahatan Yahudi ini. Mana-mana sahabat. Dan sahabat semua ikut Rasulullah, hanya sahabat tidak sempat nak berbekam. Dan ada satu orang sahabat lagi yang bernama Al-Haris Ibn Qaladah. Al-Haris Ibn Qaladah, beliau ini diberi makan oleh satu orang Yahudi. Maka Yahudi bagi makan, dan makanan itu daripada seorang Yahudi. Apabila Yahudi dapat tahu bahawa Al-Haris Ibn Qaladah ini makan, maka orang Yahudi gembira. Lalu mereka mengatakan Al-Haris Ibn Qaladah ini akan mati dalam masa 1 tahun. Maka mereka pun tengok, tak ada apa-apa, makan daging sehat, tak ada apa-apa. Tengoklah 1 tahun nanti akan mati orang ini. Cukup 1 tahun, benar mati Al-Haris Ibn Qaladah. Maka bila mati sahaja, orang Yahudi menamakan Summun Sanatun, racun 1 tahun. Kalaulah di zaman Nabi SAW orang Yahudi dah letak dah racun 1 tahun, zaman kita tak mustahil racun 2 tahun, racun 5 tahun. Boleh jadi. Mana jalan selamatnya? Jalan selamatnya kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini bila mana saja satu orang itu menolak apa yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna mereka itu sudah tergelincir. Nabi mengatakan akan berlaku satu zaman, di waktu pagi beriman, di waktu petang sudah kufur pada Allah. Di waktu petang beriman, pagi esok kufur. Dan boleh jadilah doktor, boleh jadi. Kalau orang itu menolak apa yang didatangi oleh Nabi, hanya Nabi mengatakan habbatu sauda contohnya. Kalau mereka itu menolak apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga-jaga boleh jadi akidah itu akan tercabut. Boleh jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iman akan keluar daripada diri seorang di akhir zaman nanti bagaimana anak panah keluar daripada busuk panah. Maka mereka menyangka mereka beriman, sedangkan mereka sudah tidak beriman. Takkanlah dengan habatus sauda jadi tak beriman. Bukan masalah habatus sauda, tapi masalah ini daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti kalau kita mengambil apa yang didatang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menggembirakan Rasulullah, dia akan mendatang keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu saya menyeru kepada yang berada di luar sana, mulai hari ini kita kena kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang seumpama pemakanan dan juga termasuk dengan perubatan seperti berbekam, al-fasdu dan seumpamanya. Kembali kepada Nabi, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya siapa yang berpegang dengan sunnah dia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah bagaimana nak mendapatkannya? Jadi pihak madrasah ada menyediakan barang-barang sunnah ini, makanan-makanan ataupun boleh jadi makanan itu menjadi satu perubatan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Apapun kita ucap terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Iqbal ataupun Al-Fadil Taufik Iqbal, dan minta maaf banyak-banyak kepada semua para jemaah di luar sana. Banyak orang komen line tersekat-sekat, tapi gitu doktor nak memperjuangkan ini macam-macam ujian sikit. Tapi insya-Allah walaupun line tersekat-sekat, namun kita ucap terima kasih. Jemaah masih menunggu. Dia tadi doktor kita padam satu, kita buka yang baru.
sebab ada tersekat tadi. Tapi ternyata mereka kembali dah menunggu demi kasih mereka cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kita, buktikan kasih kita. Dengan apa? Paling tidak kita tak mampu nak angkat senjata, angkat madu dah apa dah. Angkat madu pun dah apa dah, angkat kayu sugi dah apa dah. Kayu sugi pun dah apa dah. Paling kurang. Maknanya jadi teringat orang ada cerita, orang Cina tu kata, buat apa kayu sugi ni? Orang kata, mu tak tahu, hatu takut, habis beli kayu sugi. Habis beli kayu sugi. Jadi nak bagi tahu, ialah kalau kita tak mampu angkat senjata pedang, kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita berinfak, di samping kita mengeluarkan harta pada jalan Allah Taala, kita pun dapat pahala. Kita pun hidupkan sunnah Nabi, kita pun membantu madrasah, kita pun membantu maknanya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya sudah lewat, jadi kita sudah berada di penghujungnya. Jadi kita tutuplah. Sebelum pada tu ada line daripada Telegram tu, kalau mungkin doktor bisa jawab, insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah untuk program pada malam ini. Dan oleh kerana dah lewat, kita terus tutup dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.